Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, kita berjumpa sekali lagi dalam video yang ketiga perbincangan soalan SPM tahun 2013 hingga 2018 bagi topik janjang. Okey, kali ini kita akan bincangkan soalan dalam kertas 2 bagi kedua-dua tajuk iaitu janjang aritmetik dan janjang geometri. Untuk soalan yang pertama untuk kita bincangkan ialah SPM tahun 2015. Okey. Mula-mula kita akan bincangkan dulu soalan janjang aritmetik. Okey, nanti baru kita akan masuk kepada janjang geometri. Okey, untuk SPM tahun 2015, soalan kertas 2, soalan nombor 4. Pada suatu hari tertentu, seorang penternak mempunyai 3,000 ekor itik di ladangnya untuk dibekalkan kepada pemborong. Dia mula menjual ternakannya sebanyak 250 ekor. Okay, jadi maksudnya bilangan itiknya akan berkurangan sebanyak 250 ekor setiap hari. Pada keesokan hari dan seterusnya bagi setiap hari berikutnya. Penternak itu akan memberi makan dahulu ternakannya sebelum dijual. Jika kos menternak seekor itik ialah RM 0.50 sehari, maksudnya 50 sen sehari untuk seekor itik. Kira soalan dia ialah kira jumlah kos sehingga bilangan itiknya berbaki 500 ekor. Okay, jadi kita nak kira jumlah kos sehinggalah itik yang berada di ladangnya sebanyak berbaki 500 ekor. Okey, pertama sekali kita akan tuliskan dahulu maklumat-maklumat yang kita telah peroleh daripada soalan. Okey. Untuk nilai A ataupun sebutan pertamanya iaitu kita boleh ambil T1 ataupun A. Okey, ada 300 ekor itik. 3,000 ekor itik untuk hari tertentu. Okey, kita anggap ini sebagai hari yang pertama lah. Okey, dia mula menjual ternakannya sebanyak 250 ekor pada keesokan harinya. Maksudnya ini adalah D. Okey. Jadi setiap hari dia akan berkurang sebanyak 250. Jadi akan ada simbol negatif dekat depannya. Jadi semakin hari semakin berkurang. Okey, kemudian kos. Kita tengok kos dia ialah RM 0.50 per hari. Okey, jadi setiap itik tu sehari kos dia 50 sen. Okey, jadi kita akan kiralah dahulu berapa banyak itik yang akan dijual. Okey, untuk berapa hari dia akan sehingga mencapai 500 ekor, berbaki 500 ekor Okey, jadi apa yang kita perlu buat sekarang ni? Kita perlu mengira TN. Okey, sekarang kita nak tentukan pada hari keberapa bilangan itik di ladangnya ialah 500 ekor. Okey, jadi sebenarnya 500 ekor ni sebenarnya adalah TN. Okey. Jadi kita nak tengok berapakah nilai N yang kita akan dapat. Nanti baru kita akan kira kos bagi kos yang dikeluarkan oleh penternak tersebut. Okey, kita dapatkan dulu nilai N, maka kita akan tulis persamaan atau rumus TN, iaitu TN sama dengan A tambah N tolak 1 D. Okey, jadi ini rumus. Kita highlight dulu rumus kita. Okey, kita akan gunakan rumus ni. Okey, TN kita dah tahu 500. Jadi 500 sama dengan A-nya ialah 3,000 tambah N kita belum tahu dan D-nya ialah negatif 250. Okey, seterusnya kita akan pindahkan 3,000 ke sebelah kiri. Okey, jadi 500 tolak 3,000 sama dengan, okey, yang ini kita perlu kembangkan. Okey, ini kita akan kembangkan. Kita akan dapat negatif 250 N tambah 250. Okey, jadi yang di sebelah kiri kita dah dapat dah negatif 2,500.
Okey, 250 kita boleh pindahkan ke sebelah kiri. Okey, yang 250 kita boleh pindahkan ke sebelah kiri. Jadi tolak. Jadi tolak 250. Jadi yang sebelah kanan tinggallah negatif 250N. Okey, jadi yang di sebelah kiri kita akan dapat 2750 sama dengan negatif 250N. Jadi kita tulis semula N sama dengan negatif 2750 per dengan negatif 250. Okey, jadi kita akan dapat N sama dengan 11. Okey, jadi peternak tersebut memerlukan 11 hari untuk ternakannya berbaki 500. Okey, seterusnya bila kita dah dapatkan nilai N. Okey, jadi kita perlu tahu berapa bilangan itik, jumlah keseluruhan bilangan itik setiap hari yang berada di dalam ladangnya. Okey, jadi katakan hari pertama, kalau kita kira balik, okey, kita senaraikan. Okey, kita boleh senaraikan bilangan hari, kira sebutan lah okey. Sebutan pertama, hari pertama ialah 3000. Okey, kita gambarkan macam ni. Hari yang kedua, bila dah berkurang 2750, kemudian hari yang ketiga, okey, kosnya ataupun bilangan itik yang tinggal ialah 2500 dan seterusnya. Jadi setiap ekor itik ini, okey, kita akan darabkan dengan 50 sen. Okey, untuk kita dapatkan kos. Jadi kalau kita darabkan dengan 50 sen, ini pun sama. Okey, ini kita nak buat gambaran lah Okey, nanti apa yang kita akan buat. Okey, jadi kos sehari untuk hari yang pertama 1500. Okey. Hari yang kedua kosnya ialah 1375. Hari yang ketiga 1250 dan seterusnya. Berapakah kos yang diperlukan sehingga bilangan itiknya berbaki 500? Okey, jadi apa yang kita perlu buat sebenarnya ialah kita perlu menghitung SN. Okey, jadi apa yang kita nak buat ialah SN Jadi sekarang ni berapa banyak ekor itik yang akan dijual? Okey, jumlahnya. Jadi kita akan tahulah berapa hari berapa kos yang dikeluarkan. Okey, jadi SN yang kita akan guna ialah S11. Okey. Jadi sekarang ni kita dah kita dah dapatkan tadi N dia sama dengan 11, jadi kita akan gunakan S11. Okey, jadi masukkan 11 per 2 darab 3000 tambah N nya ialah 11 tolak 1 darab dengan D nya negatif 250. Okey, jadi kita akan tekan kalkulator, kira. Okey, jadi kita dah dapat nilai ataupun bilangan itik yang perlu diberi makan dalam tempoh 11 hari. Okey, secara logiknya kalau kita nampak kat sini, kenapa yang ini lebih besar daripada 3000? Okey. Kan itik dia sebenarnya ada 3000 ekor je asalnya dan semakin berkurang. Okey, jadi sebenarnya ini adalah bilangan itik yang perlu diberi makan. Hari pertama adalah 3000. Okey, ni hari pertama. Hari kedua dia perlu bagi makan 2750. Hari ketiga 2500. Jadi kita jumlahkan semua ni dan kita akan dapat 19250. Itu maksudnya. Jadi kita akan darabkan dengan 50 sen. Okey, jadi kos yang perlu dikeluarkan oleh peternak tersebut ialah, jadi kos sama dengan 19250 darab dengan 50 sen bagi setiap ekor itik setiap hari. Okey, jadi jumlah kosnya ialah RM
9,625. Okey, jadi inilah kos yang dikeluarkan oleh penternak tersebut. Okey, jadi yang ini tadi saya cuba berikan gambaran. Yang ini saya cuma berikan gambaran bagaimana kalau kita nak mengira secara manual. Okey, jadi sebenarnya ini kita boleh buat secara manual. Kita senaraikan sahaja, kemudian kita boleh dapatkan kosnya juga. Okey, jadi sama je, sama ada nak gunakan kaedah rumus, okey, ataupun yang ini kita gunakan kaedah rumus, ataupun guna manual pun kita boleh dapat jawapan. Okey, seterusnya soalan SPM tahun 2017. Soalan nombor 4. Okey, soalannya agak panjang. Okey, ada rajah di situ. Okey, rajah di bawah menunjukkan sebahagian daripada dinding berbentuk segi empat tepat. Segi empat tepat maksudnya panjang dan lebarnya tak sama. Okey, jadi kalau segi empat sama, panjang dan lebarnya sama. Okey, itu kena betul-betul cek dulu, semak dulu. Okey, yang dicat dengan warna merah, biru dan kuning. Okey, jadi kalau kat sini kita ada warna merah yang R kat sini. Okey. Okey, berselang-seli. Tinggi dinding ialah 2 meter. Okey, jadi tinggi dinding ialah 2 meter. Maksudnya tinggi ni Okey, 2 meter ialah tinggi dinding. Panjang sisi empat tepat berwarna yang pertama ialah 5 cm. Okey, so 5 cm ni sebenarnya ialah panjang. Maksudnya apa? Okey, dekat sini sebenarnya panjangnya ialah 5 cm. Okey, itu tempat yang pertama. Okey, panjang sisi yang pertama. Dan panjang sisi bagi setiap segi empat tepat yang berwarna yang berikutnya bertambah sebanyak 3 cm. Maksudnya kalau sisi yang pertama ialah 5 cm, jadi sisi yang kedua bertambah sebanyak 3 cm, jadi dia akan jadi 8 cm. Kemudian sisi yang ketiga tambah lagi 3 menjadi 11 cm. Okey, ini asalnya 5, 8, 11 dan seterusnya, tambah lagi dengan 3, 14 dan seterusnya. Okey, diberi bahawa jumlah segi empat tepat berwarna ialah 54. Okey, jadi ada 54 segi empat tepat ni. Jadi maklumat ni sebenarnya kita dah dapat, iaitu N dia sama dengan 54. Okey, ada 54 sebutan. Okey, jadi kita dah dapatkan semua maklumat tadi. Okey, soalan A, cari panjang sisi dalam cm. Okey, panjang sisi dalam cm bagi segi empat tepat berwarna yang terakhir. Okey, jadi kita sekarang ni sebenarnya kita nak cari panjang sisi segi empat tepat yang terakhir. Sebenarnya kita nak cari, okey, soalan A, kita nak cari T54. Okey, dengan menggunakan panjang sisi itu sebagai sebutan. Okey, jadi sebutan pertama kita ialah 5, sebutan kedua ialah 8, sebutan ketiga 11 dan seterusnya. Maka kalau kita tengok kat sini, D-nya kita dah boleh dapat, iaitu 3. Dia dah sebut dah tadi 3 cm. Jadi D-nya ialah 3 bertambah. Okey, jadi kita terus saja gunakan rumus T54 sama dengan, okey, A-nya ialah 5 tambah 54 tolak 1 darab dengan 3. Jadi kita dapat 164. Jadi panjang sisi yang terakhir ialah 164 cm. Okey, itu untuk soalan yang pertama. Okey, soalan yang kedua. Jumlah panjang dalam cm dinding yang dicat. Okey, jadi sekarang ni kita nak tahu berapa panjang dinding ni. Okey, daripada yang pertama hinggalah yang ke-54. Okey, berapakah panjangnya?
Okey, dia nak dalam cm Okey, jadi dalam soalan pun dia dah bagi maklumat dalam cm, jadi lebih mudah lah, kita tak perlu tukar unit dia. Okey, maklumat yang kita ada. Maksudnya sekarang ni apa yang kita nak buat? Okey, jadi sebenarnya ini ialah hasil tambah sebutan. Okey, S54. Okey, panjang dinding ni ialah kita ada 54 petak, maka kita akan ada panjang sisi sebanyak 54. Jadi kita kira jumlah adalah. Okey, hasil tambah untuk 54 petak. Okey, gunakan rumus ni. So kita akan terus masukkan nilai-nilai yang dah kita tahu. Okey, A nya ialah 5 tambah 54 tolak 1 darab 3 kurungan. Okey, jadi kita selesaikan tekan kalkulator. Kita akan dapat panjang keseluruhan dinding ialah 4563 cm. Okey, jadi inilah panjang dinding kita. Okey, soalan B. Okey, untuk soalan B, kita baca soalan dulu. Segi empat tepat berwarna yang keberapa? Okey. Segi empat tepat yang keberapa mempunyai keluasan 2800 cm persegi. Okey, mempunyai keluasan 2800 cm persegi. Okey, seterusnya nyatakan warna bagi segi empat tepat berkenaan. Okey, boleh tahan soalan ni dah tanya tu, nak tanya warna pula. Okey, jadi sekarang ni kita nak tengok pada sisi yang keberapa lah. Okey, pada sisi yang keberapa kita akan dapat luas dia 28,000 cm persegi. Okey, maklumat pertama yang kita ada kat sini. Okey, luas bagi TN. Okey, kita akan dapat 28,000 cm persegi. Okey, jadi kita nak tahu berapakah panjang sisinya untuk segi empat ni. Okey, jadi rumus untuk segi empat tepat, okey, luas segi empat tepat ialah panjang darab lebar kan. Okey, kita dah tahu panjangnya ialah 28,000 cm persegi. Okey, jadi kita gunakan unit cm. Panjang ataupun lebarnya lah. Okey, so kita tetapkan lebar ni sebagai 2 meter. Okey, ini tinggi sebenarnya tadi so kita gunakan dia sebagai 2 meter, jadi kita tukar dalam sentimeter menjadi 200. Okey, jadi kita akan tukarkan menjadi 200. Jadi panjang sisi sama dengan, jadi kita akan pindahkan ke sebelah kanan lah. Kita akan bahagi dengan 200. 28,000 bahagi dengan 200. Okey, 200 ni ialah tinggi Okey, jadi kita akan dapatlah panjang sisi dia. Okey, 28,000 bahagi 200. Kita akan dapat 140 cm. Okey, jadi pada sebutan keberapa panjang sisinya 140 cm. Jadi sekarang ni TN sama dengan 140. Okey, jadi kita nak dapatkan apakah nilai N nya. Okey, dengan menggunakan rumus TN juga. Okey, kita akan mengira guna rumus TN. 140 sama dengan, okey, A nya ialah 5 tambah N nya kita tak tahu, tolak 1, dan D nya ialah 3. Okey, kita selesaikan. 140 tolak 5, okey, kita bagi terus dengan 3 sama dengan N tolak 1. Okey, jadi kita akan dapat 45 tambah 1 sama dengan N, maka N sama dengan 46. Okey, pada segi 4 yang ke-46, panjang dia ialah 140 cm. Okey, jadi kat sini ialah 140 cm.
Okey, jadi apa yang kita perlu buat? Okey, segi empat tepat berwarna yang keberapa? Okey, jadi inilah jawapan dia. Okey, soalan seterusnya ialah nyatakan warna. Okey, sebenarnya ini dalam gandaan 3 sebab kita akan berselang-selang 3 warna iaitu merah, biru dan kuning. Okey, jadi 46 ni kalau kita bahagikan dengan 3. Jadi warna segi 4 ke 46 ialah, okey, jadi kita akan bahagikan 46 bahagi 3. Berapa yang kita akan dapat? Okey, kita akan dapat 15 1/3. Okey, jadi maksudnya kita fokuskan dekat sini saja. Pecahan ni 1/3 sebenarnya dia adalah segi 4 yang pertama. Okey, ni segi 4 yang pertama. Iaitu segi 4 yang pertama kita ada warna merah. Maka jawapan dia segi 4 yang pertama ialah berwarna merah. Okey, jadi kita dapat jawapannya. Okey, soalan seterusnya bagi janjang aritmetik iaitu SPM tahun 2018. Soalan yang pertama, hasil tambah n sebutan pertama bagi suatu janjang aritmetik Sn diberi oleh Sn sama dengan 3n darab n tolak 33 per 2. Okey, dia cuma bagi rumus Sn saja terus. Okey, tak ada A, tak ada D. Jadi kita hanya boleh gantikan dengan n sahajalah untuk rumus ni. Cari hasil tambah 10 sebutan pertama. Okey, soalan ni apa benda yang dia nak ni? Okey, hasil tambah 10 sebutan pertama iaitu S10. Soalan pertama biasanya memang senang lah. Direct je soalan tu. Okey, S10. Ganti saja n dengan 10. Okey, soalan yang B. Sebutan pertama dan beza sepunya. Okey, sebutan pertama A, beza sepunya D. Okey, jadi bila kita dah okey, nanti kita akan gunakan juga sama macam contoh soalan kertas 1 sebenarnya ni Okey, ada juga soalan kertas 1 macam ni. Kita dah buat dah, kita dah bincang dah sebelum ni. Okey, nanti kita akan ulang balik. Dan soalan C, nilai Q. Diberi bahawa sebutan ke Q adalah sebutan positif pertama bagi janjang itu. Okey, istilah positif ni sebenarnya kita boleh terjemahkan sebagai sebutan yang ke Q ni kita pun tak tahulah sebutan berapa, T Q lah. Maksudnya sebutan ke Q positif. Positif mesti dah lebih besar daripada kosong. Jadi buat kali pertama dia akan mula lebih besar dari kosong ataupun positif. Jadi kita akan gunakan ketaksamaan ni untuk selesaikannya. Okey. Jadi kita balik kepada soalan A. Okey, dalam soalan A, maklumat pertama yang kita ada ialah soalan direct S10. Okey, kita gantikan terus dalam rumus yang diberi. 3 darab 10 tolak 33 per dengan 2. Kita akan dapat 37 per 2 ataupun 18/5. Okey, soalan B. Sebutan pertama dan beza sepunya. Okey, bila kita diberi Sn, maksudnya S1 ialah A, sebutan pertama ataupun T1. Okey, jadi ini sebenarnya kita dah sepatutnya dah tahu dah. Saya dah tunjukkan sebelum ni dalam soalan kertas 1 pun ada. Okey, jadi kita masukkan sajalah, gantikan saja dalam rumus Sn yang diberi iaitu S1 sama dengan 3 darab n-nya 1 darab 1 tolak 33 per dengan 2. Okey, jadi kita akan dapat S1-nya ialah negatif 48. Ataupun ini adalah A. Okey.
bila kita dah dapatkan nilai A, okey, soalan yang kedua dia tanya D okey, jadi dia tanya D, maka kita perlukan T2. Okey, T2, macam mana kita nak dapatkan T2? T2 ialah S2 tolak S1. Okey, jadi kita akan gunakan rumus yang sama juga, tapi kita gantikan S2 dulu. Kemudian S1 kita dah ada dah kat sini, jadi kita hanya gantikan saja, guna je. Okey, S2 sama dengan 3 darab 2 tolak 33 per dengan 2. Okey, ini untuk S2 dan kita akan tolak dengan S1 ataupun A nya ialah negatif 48. Okey, kita akan dapat kat sini negatif 93. Tolak-tolak jadi tambah 48. Negatif 45. Okey, ini adalah sebutan yang kedua. Jadi kita nak dapatkan D. D sama dengan T2 tolak T1. Okay, saya tulis kat sebelah atas pula Okey, D ialah T2 kita ialah negatif 45 tolak dengan negatif 48 T1. Jadi D kita ialah 3. Okey. Jadi soalan B kita dah dapat D sama dengan 3 dan A sama dengan negatif 48. Okey, untuk soalan C, nilai Q diberi bahawa sebutan ke Q. Okey, jadi sebutan ke N lah ni Jadi kita pun tadi dah buat dah. TQ adalah sebutan positif yang pertama. Kalau kita tengok pattern kat sini, dia sebenarnya daripada nombor negatif akan jujukan tersebut akan menghasilkan sehinggalah menjadi positif. Okey, asalnya negatif 48, negatif 45, kemudian jadi negatif 42 dan seterusnya sehinggalah dia akan menjadi positif. Jadi sebutan ke Q tu adalah positif yang pertama. Jadi berapakah nilai Q tu? Okey, jadi kita akan gunakan soalan C Okey, kita akan gunakan T. Okey, saya terus gantikan N tu dengan Q lebih besar dari 0. Okey, kita dah ada nilai A dan nilai D. Okey, jadi kita dah boleh gunakan rumus Tn Okey, kita dah boleh gunakan rumus Tn. Okey, jadi rumus Tn yang kita ada, okey, kita tulis dulu. Tn sama dengan A tambah N tolak 1 D. Okey, kita highlight dulu. Kita akan gunakan rumus ni. Okey, Tn kita ialah A. A nya negatif 48 tambah Q. N kita sekarang dah tukar jadi Q jadi tak apa, tak kisah pun. Tolak 1. D kita ialah 3. Lebih besar dari 0. Jadi kita nak tengoklah tu. Okey. Seterusnya kita selesaikan di sebelah kiri. Okey, negatif 48. Kita akan pindahkan ke sebelah kanan lah Okey, kita pindahkan negatif 48 ke sebelah kanan. Negatif 48 pindah ke sebelah kanan menjadi positif. Jadi yang sebelah kiri kita akan kembangkan jadi 3Q tolak 3 lebih besar dari 48. 3Q lebih besar dari 48 tambah 3. 3Q lebih besar dari 51 dan Q lebih besar dari 51 bahagi 3. Okey, berapakah nilai Q tu? Kita akan dapat 17. Okey, Q lebih besar dari 17, maka Q sama dengan 18. Buat kali pertama dia positif. Okey. Jadi ini sebenarnya kita dapat nombor yang tepat, nombor bulat Okey, ini kita dapat integer, maksudnya
dia betul-betul tepat lah tu sama dengan kosong tu. Okay, lebih besar daripada 17. Jadi kita pilih 18. Maka Q tu ialah sebutan ke-18. Dia dah jadi positif. Okay, baiklah. Seterusnya kita akan bincangkan soalan janjang geometri. Jadi dari tahun 2013 hingga 2018 untuk kertas 2 hanya ada satu soalan janjang geometri sahaja. Okey, SPM tahun 2013 soalan nombor 2. Satu dawai dipotong kepada N bahagian. Panjang setiap bahagian bertambah dan membentuk suatu janjang geometri. Diberi bahawa panjang dawai bahagian kelima. Okey, bahagian kelima adalah 4 kali panjang dawai bahagian ketiga. Okey, ini adalah persamaan ni Okey, maklumat ni kita boleh terjemahkan kepada bentuk persamaan. Soalan A, hitung nisbah sepunya. Okey, kita akan hitung nisbah sepunya. Dan soalan B, jika jumlah panjang dawai ialah 1533 cm, jumlah panjang. Dan panjang dawai bahagian pertama, okey, bahagian pertama ialah 3 cm. Hitung nilai N. Dan panjang dalam cm dawai bahagian akhir, panjang bahagian akhir. Okey. Kita dah dapatkan semua maklumat. Okey, kita cuba tulis dahulu apa maklumat yang kita ada. Okey, janjang geometri. Okey, untuk yang ni bahagian kelima. Bahagian kelima maksudnya T5. Okey, T5 adalah tu sama dengan. Okey, boleh terjemahkan macam tu saja. Okey, jadi maksudnya adalah ni sama dengan. Dan 4 kali panjang dawai bahagian ketiga, T3. Okey, jadi sebenarnya semudah ini je. Okey, daripada maklumat tu kita kena terjemahkan dalam bentuk persamaan matematik. Okey, jadi soalan A kita perlu hitung nisbah sepunya. Okey, nisbah sepunya ialah nisbah sepunya ialah R. Untuk jawab soalan pertama, nisbah sepunya. Okey, jadi kita akan gunakan persamaan yang kita dah tulis tadi, iaitu T5 sama dengan 4 T3. Okey, kita gunakan rumus Tn sama dengan AR kuasa N tolak 1. Okey, kita gantikan AR kuasa 5 tolak 1 sama dengan 4 AR kuasa 3 tolak 1. Okey, jadi kalau kita lihat kat sini, kita boleh hapuskan A. Okey, sama kiri dan kanan ada ni yang sama, jadi kita boleh potong je. Okey, untuk di sebelah kiri kita permudahkan, jadi R kuasa 4 sama dengan 4 R kuasa 2. Jadi kita boleh pindahkan R kuasa 4 per dengan R kuasa 2 sama dengan 4. Okey, kita pindahkan yang ni 2 kan. Jadi kita akan pindahkan ke sebelah kiri lah, dia lebih kecil, jadikan dia jadi penyebut. Okey, kita akan hapuskan yang bawah, kita boleh batalkan, jadi R kuasa 2. Okey, cara lain sebenarnya ini ialah R kuasa 4 tolak 2. Okey, sebab dia punya asas dia sama, jadi indeksnya kita boleh tolakkan sebab operasinya bahagi. Okey, jadi kita akan dapat sebutan R kuasa 2 sama dengan 4. Maka R sama dengan, kalau kita nak buat punca kuasa 2 memang akan ada tambah tolak. Maka sepatutnya kita akan dapat R tambah tolak punca kuasa 2 4. Jadi kita akan dapat 2. Tapi untuk panjang, tak mungkin R tersebut ialah negatif. Jadi sepatutnya kita kena tulis macam ni R sama dengan 2 atau R sama dengan negatif 2. Jadi sekarang kita tak boleh terima yang negatif 2. Jadi kita akan pilih R sama dengan 2. Okey, sebab ni adalah dawai kan. Dia nak potong dawai dan dia akan berganda sebanyak 2 kali panjangnya. Okey, soalan B. Jika jumlah panjang dawai ialah 1533. Okey, ini ialah jumlah panjang. Okey, apa sebenarnya maklumat ni?
Jumlah panjang ni sebenarnya ialah SN. Okey, jadi dia dah beri kat situ SN sama dengan 1533. Dan panjang dawai bahagian pertama ialah 3 cm. Ini ialah maklumat baru yang dia bagi. A-nya ialah 3 cm. Okey, hitung nilai N. Jadi berapakah nilai N ni lah? Okey. Jadi N sama dengan berapa? Okey, jadi kita akan menggunakan rumus SN. Okey, kita akan gunakan rumus SN. Apakah rumus SN? Okey, tulis mula SN sama dengan A. Okey, sekarang ni kalau kita tengok R-nya ialah lebih besar dari 1, jadi kita akan buat R kuasa N tolak 1 per R tolak 1, di mana R lebih besar dari 1. Sebab R kita sekarang 2 kan. Jadi kita guna rumus ni lah. Okey. Jadi gantikan 1533 sama dengan A-nya ialah 3. R kita dah tahu tadi 2 kuasa N tolak 1 per dengan 2 tolak 1. Okey, 2 tolak 1 ialah 1 yang bawah ni Okey, jadi bawah ni dah tinggal 1. Okey, jadi kita akan abaikan je lah. Kita tulis saja 1533. Okey, yang 3 ni akan bahagi ke bawah. Jadi per 3 sama dengan 2 kuasa N tolak 1. Okey. Jadi kita akan dapat 511 tambah 1. Okey, negatif 1 pindahkan ke sebelah kiri. Jadi tinggallah 2 kuasa N. Jadi sebenarnya kita tengok sebelah kiri kita dah dapat. Okey, 2 kita tulis balik, susun balik. 2 kuasa N sama dengan 512. Okey, sebenarnya 512 ni kita boleh tukarkan kepada asas yang sama. Okey, untuk soalan macam ni biasanya kita boleh dapatkan nilai nilai yang tepat untuk kuasa. Jadi sebenarnya inilah 2 kuasa berapa. Okey, kalau kita buat cuba jaya, kita boleh dapat 2 kuasa 9. Maka N sama dengan 9. Okey, cara lain kita boleh gunakan log. Okey, so ini untuk kaedah yang pertama. Okey, saya tunjukkan kaedah yang kedua kalau kita nak guna log. Tapi sebenarnya lebih mudah kalau kita boleh teka ni apakah nilai N ataupun 2 kuasa berapa tu. Okey, kalau kita gunakan log, kita kena tengok kat sini lah. Okey, kat sini kita akan gunakan log. Jadi kita akan letakkan log 10 di kiri dan kanan. Maka kita akan dapat log 2 kuasa N sama dengan log 512. Okay, saya tak tulis asas 10 pun sebab log kalau macam ni saja dianggap sebagai asas 10. Jadi N kita akan pindahkan N dia jadi darab ke depan. Maka kita akan dapat N log 2 sama dengan log 512. Maka N sama dengan log 512 bahagi dengan log 2. Okey, jadi kita boleh tekan kalkulator dan kita akan dapat nilai yang sama, iaitu N sama dengan 9. Okey, jadi sama je lah. Jadi saya lebih suka dengan kaedah yang pertama tadi. Okey, kita boleh teka ni Okey, guna cuba jaya. Berapakah kuasa bagi 2 tersebut. Okey, jadi untuk soalan B1 kita dah dapat nilai N. Okey, kita tolak sikit ke atas. Okey, untuk B2, panjang dawai bahagian akhir. Okey, jadi kita dah tahu dah berapakah bilangan N tu. Ada 9 bahagian Okey, kita ada 9 bahagian. Jadi sebenarnya ini hanya gunakan rumus Tn je lah. Okey, jadi saya akan buat kat sini lah Okey, jadi T ni untuk B2 T9 sama dengan A nya ialah 3
R-nya ialah 2 kuasa kuasa 9 tolak 1. Okey, ini soalan mudah je lah sebab kita dah selesaikan yang atas tadi. Jadi 3 darab. Okey, jawapannya 768. Okey. Jadi ini adalah panjang bahagian terakhir dawai tersebut. Okey, kita dah selesai membuat perbincangan bagi soalan janjang geometri dan janjang aritmetik bagi soalan kertas 2 SPM dari tahun 2013 hingga 2018. Kalau kita lihat kat sini, untuk soalan kertas 2 dalam tempoh 6 tahun tersebut cuma ada 4 soalan sahaja. Jadi ada tahun yang tidak diuji pun soalan janjang. Okey, jadi dalam janjang ni ada banyak kemahiran yang digunakan. Antaranya kalau kita imbas kembali balik, kita boleh gunakan persamaan kuadratik, penyelesaian persamaan linear serentak, dan kali ini kita boleh gunakan log untuk buat penyelesaian. Okey, jadi banyak kemahiran diuji dalam tajuk janjang. Okey, insyaAllah kita akan berjumpa dalam video yang lain. Okey, sekian dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.